begitu bersemangat untuk nak merobek, untuk nak memusnahkan Islam. Tapi Islam ini bukan kok orang, kok Quran. Maka pemeliharaan itu berlaku dari satu zaman ke satu zaman. Dia ibarat Islam ni macam belon, bola. Siapa dia tadi tengok bola? Bola jangan cari bola yang keras sangat. Bola yang satu sana macam belon. Bila orang tekan kali ini, dia kembung balik sana. Bila orang tekan kali ini, dia kembung balik sana. Jadi Islam ni macam tu tuan-tuan. Dia tak akan habiskan. Sebab Nabi doa pada Tuhan. Ini unik. Dan Islam akan ada di satu persadannya pada hari akhirat. Bila dah para sahabat radhiyallahu anhum dengar cerita, mereka ni makanan kekal pelahap macam orang yang hidang makanan ini untuk nak beri satu pukulan kepada umat Islam. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita ini sedikit ataupun ramai? Nabi kata ramai. Ramainya kamu Bani Uzza dan Uzza Isai. Ramainya kamu sebagaimana buih-buih di laut. Bayangkan buih-buih di laut ni apa makna tuan-tuan? Kalau kita tengok berlaku buah contohnya, ataupun di tempat banyak buih banyak. Buih ni walaupun sebesar gunung, maka buih ini apabila kapal melalui, dia akan membelah buih tersebut. Dia tidak mempunyai energi, dia tak mempunyai kuasa. Dia akan ikut arah aliran air untuk menolak ke tepi, ke hulu, ke hilir, ke kanan, ke kiri, melihat kepada keadaan angin pusarannya. Maknanya dia tidak ada sebarang tapak untuk dia dapat bertegak dengan kukuh sebagaimana gunung kanan, batu-batu. Maka itulah ibarat. Jadi kita ni lemah. Umat Islam lemah. Lemah ini dipanggil sebagai wahab. Jadi bila semua orang Islam lemah, satu-satu bila kita kata bab Islam lemah. Dalam bab nega orang Islam lemah tak anda. Orang Islam ni yang layaknya menjadi kuli yang jujur, menjadi pemandu yang jujur, menjadi kerja middle class yang jujur. Itu okey. Tapi bila nega nampak Acong, Ahlen, Ramasarimi, Ananda sebagainya, nampak lain. Kita tak nampak orang Islam ni payah orang Islam naik. Sebab mindset pada otak orang Islam jatuh lebih baik Melayu. Kata Pak Hamka, Melayu ni buang jadi Melayu dah kita. Pak Hamka kata Melayu ni buang jadi Melayu dah. Kalau orang Minang Gabau, buang Minang jadi Gabau lagi. Itu cakap dia. Saya nak nukil kamu, nak gambar kamu betapa kita ni orang Islam macam tu. Bila orang Islam dia akan jadi lemah. Inilah yang jadi masalah. Hatta kita sendiri tak boleh percaya. Dia nak percaya macam mana Ustaz memang budak penuh. Inilah jadinya umat Islam dari satu masa ke satu masa dia jadi lemah. Lemah ni kita nak cari kenapa umat Islam tak maju. Cuba tengok umat Islam tak maju. Jangan kita terperdaya dengan orang, sedangkan realiti kita tak ada apa. Ni bala kita, otak kita terperdaya dengan orang, kita tak ada apa satu. Tuan-tuan, satu kes datang orang Arab berbumi besar. Cerita lama lah, cerita 20 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Dia datang ke Malaysia ataupun 30 tahun dia datang. Bangunan tinggi. Maka sampai dekat airport, maka Murafiq ni kata orang pengiring lah, pengiring pertama macam, ya Syekh, tu Malaysia Mabani Syamikhah. Tak cakap, tengok Malaysia, tengok Syekh, tengok apa dia. Itu bangunan-bangunan pencakar kami juga. Oh Syekh, akhirnya Syekh tanya sepatah, ini milik orang Melayu, orang Islam ke orang kafir? Sebenarnya ini Aqsa, ini milik umum ke milik orang kafir? Sebenarnya di situ kita nampak. Jangan berbangga orang, tak bangga orang, maju orang. Hang itu je lah. Adalah hang tua, hang lebak, hang kecil, hang
satu penyakit namanya Al-Wahhab. Wahhab ni sahabat tanya apa itu Wahhab. Dia pun sebut hubbud dunia wa karahiyat dunia. Cintakan dunia dan benci kepada kematian. Senang gitu kan. Belum kamu. Cintakan dunia. Apa makna cintakan dunia? Adakah dengan makna cintakan dunia kita anti-establishment, kemodernan? Mana kalau ustaz tengok duit tak payah, orang ni tengok duit tak payah. Apa makna cintakan dunia? Cinta dunia ni begini kan? Cinta dunia, kita tak boleh nak ibadat dan kita tak boleh nak buat baik kerana sayang dia. Itu makna cinta. Contohnya, orang tu mari kereta dengan Audi Q7, mari ke masjid hijrah. Dengar imam mayat macam tu dalam tutup injil, terus naik atas mayat. Muncul alhamdulillah, sebab mayat. Tak ada berapa satu. Sudah mai sudah. Itu bagi kita. Maka orang ni walaupun pakai kereta Q7 Audi, dia bukan cinta. Tapi orang lain mari masyarakat je. Masyarakat dia di sini. Tak ada anak kucing sudah main Allah hilang dah masyarakat. Buat ya Allah susahnya. Kawan tu 300,000 selamba dia 1,000 tu sebuah kursi. Hak yang kedua tu hubbud dunia. Hak yang pertama tu bukan hubbud dunia. Itu bezanya. Jangan kita kata bila hubbud dunia ni maknanya mesti patut dan tidak. Bahkan ulama fiqh, ulama tasawuf bahas dalam satu isu. Mana baik antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar. Maka dibahaslah mana kata orang baik, mana kata orang baik. Akhir sekali kebanyakan ulama mentarjihkan orang kaya yang bersyukur dan baik. Kerana dengan kaya yang dia bersyukur, dia pergi tanya masjid, urusi masjid, surau, dia kata apa dah syukur lagi? Orang dia lagi nak buat kelas satu situ, nak buat tanda, letakkan, dia kata berapa? 50,000. Saya selesaikan 20,000. Artinya baiknya orang kaya yang bersyukur di mana manfaat itu dia bagi orang lain. Sedangkan orang fakir yang sombong ni sombong itu orang sombong. Dalam sombong-sombong pun tak dapat ke aku. Allah, kenapa orang kita apa ni? Kenapa? Jadinya bila kita kata hukum dunia ni, ini masalah. Masalah apabila seseorang itu kasih kepada dunia sampai tak boleh nak buat baik. Zakat tak boleh, wakaf tak boleh. Tidak ada wakaf muamalah selangkung muamalah. Boleh wakaf. Wakaf tunai pun boleh. Majlis fatwa kebangsaan memutuskan tak ada masalah. Jadi perkara macam ini pelaporan. Tak ada masalah pelaporan akhirat. Jadi pada masa itu kita katakan baik macam ini, dia ini katakan hukum dunia bukan maksud seseorang itu tak boleh berkaya. Abdullah ibn Al-Mubarak dinisbahkan padanya dia selalu berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dunia pada tanganku, maknanya dalam milikku, tapi jangan jadi dunia bertakhta dalam hati. Ya Allah, aku minta